Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kita akan mempelajari tentang tema novel Songket Berbenang Emas dan juga plot binaan novel Songket Berbenang Emas. Kita berulang kaji sedikit tentang aspek pemarkahan. Untuk soalan 4A ialah soalan yang memberikan pendapat, ulasan dan reaksi tentang sesuatu aspek kesusasteraan dalam novel kajian. Untuk soalan 4A, soalan berdasarkan sebuah novel yang dikaji dan pemarkahan ialah 7 markah sahaja. Manakala untuk soalan 4B ialah soalan membuat huraian atau perbandingan serta memberikan contoh yang berkaitan dengan pengetahuan dan kemahiran aspek sastra dan novel kajian. Soalan 4B ialah soalan berdasarkan sebuah novel ataupun 2 buah novel kajian. Biasanya 4B ni ialah soalan perbandingan antara 2 buah novel dan markahnya ialah 8 markah. Untuk tema novel JMJ, Jendela Menghadap Jalan, kecekalan seorang gadis menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan. Sebagai contoh, Lily cekal menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Cik Jah dan anak-anaknya. Mereka didera oleh suami Cik Jah iaitu Seman, iaitu seorang lelaki yang tidak bertanggungjawab, seorang yang panas baran, kaki judi dan juga pemabuk. Lily juga cekal menyelesaikan konflik yang dihadapi oleh penduduk kampung Sentosa, iaitu kampung datuk dan neneknya. Mereka ingin meletakkan sebuah kubah di atas bumbung surau yang usang sedangkan mereka boleh membina sebuah masjid baharu. Tema Songket Berbenang Emas pula ialah kegigihan seorang gadis dalam menempuh pelbagai cabaran dan dugaan dalam hidupnya. Contohnya, Dahlia seorang gadis yang gigih menghadapi kerenah neneknya. Akhirnya, Dahlia berjaya meyakinkan neneknya bahawa mereka sekeluarga menyayangi neneknya. Nenek yang jatuh sakit telah dihantar ke hospital dan mereka sekeluarga bergilir-gilir menjaga neneknya. Contoh yang kedua ialah Dahlia gigih apabila ibunya menghadapi tekanan perasaan dan penyakit kemurungan. Ibunya telah dihantar ke Hospital Batu Pahat untuk dirawat. Kemudian ibunya dipindahkan ke Hospital Permai Johor Bahru untuk rawatan pemulihan. Dahlia gigih apabila ketiadaan ibunya, Dahlia lah yang telah menjaga adik-adiknya. Untuk soalan plot dalam karya, ada 5 binaan plot. Plot yang pertama ialah permulaan, plot yang kedua ialah plot perkembangan, plot yang ketiga ialah plot peleraian, plot yang keempat plot yang pertama ialah permulaan, yang kedua perkembangan, yang ketiga perumitan, yang keempat puncak ataupun climax, dan plot yang kelima ialah peleraian ataupun pengakhiran. Kita tengok satu-satu. Plot yang pertama ialah plot permulaan. Plot permulaan. Dahlia. Dahlia merupakan pelajar tingkatan 6 atas sedang menjalani latihan bola jaring di padang bola jaring. Mereka berlatih kerana ada perlawanan dengan pelajar-pelajar 6 rendah. Semasa berhenti rehat, Dahlia teringat akan ibunya yang hilang ingatan. Azhari datang menemuinya di kantin sekolah dan memberitahu bahawa dia sudah tamat pengajiannya di universiti. Dia menyuarakan hasrat mahu merisik Dahlia. Pada petang itu, Azhari menghantar Dahlia pulang ke rumahnya di kampung Parit Haji Rais. Plot yang kedua ialah plot perkembangan. Dahlia berasa amat sedih apabila melihat keadaan emaknya, Saleha, yang berada di kebun getah pada waktu senja. Ibunya pada waktu itu sudah tidak mengenalinya lagi. Dahlia dan ayahnya memujuk ibunya untuk pulang ke rumah dengan bantuan orang kampung.
Yang kedua, Nek Kiah menyalahkan embung yang menyebabkan Salihah menjadi kurang siuman. Dengan bantuan Haji Sulaiman, Salihah dibawa ke Hospital Batu Pahat dan seterusnya dihantar ke Hospital Permai di Johor Bahru kerana keadaannya semakin serius. Dahlia pula terpaksa keluar dari asrama dan kerap ponteng sekolah kerana menguruskan adik-adiknya. Okey. Plot binaan yang ketiga ialah perumitan ataupun konflik. Seman telah datang ke rumah Nek Kiah dan memujuknya untuk menjual tanah yang menjadi kawasan tempat tinggal Dahlia sekeluarga. Nek Kiah mahu Dahlia dan keluarganya berpindah sekiranya tidak mampu membayar sebanyak RM15,000. Dahlia tertekan kerana keluarganya tidak mampu untuk menyediakan wang sebanyak itu. Yang ketiga, Atun pula menyalahkan Dahlia yang menyebabkan kematian anaknya, Said, mati lemas, sedangkan Dahlia telah berusaha untuk menyelamatkan Said. Nek Kiah pula memandang serong terhadap Dahlia atas kehadiran Azhari dan Najib ke rumah Dahlia. Begitu juga dengan Atun yang sering menyindir Dahlia. Najib cuba untuk memikat hati Dahlia, begitu juga dengan Azhari yang telah datang merisik Dahlia kerana bimbang Dahlia dipikat oleh orang lain. Okey, seterusnya dalam binaan perumitan juga, penduduk kampung sudah jarang mengamalkan sikap bantu-membantu dan prihatin terhadap orang lain. Selaku ketua kampung, Haji Sulaiman menasihati orang-orang kampungnya agar bersatu dan prihatin terhadap jiran tetangga. Okay, plot yang keempat ialah puncak ataupun klimaks. Abu Bakar menjumpai kain merah yang sudah reput yang membungkus telur ayam yang mengandungi jarum peniti, cincin akik, butiran pasir dan paku. Dahlia menyuruh Abu Bakar membuangnya ke dalam sungai. Selepas itu, Salihah sudah sembuh dan dibenarkan pulang ke rumahnya. Nek Kiah pula sakit dan dirawat di hospital selama 2 hari. Keluarga Dahlia lah yang menjaganya. Setelah keluar dari wad, Nek Kiah tinggal dengan keluarga Dahlia sehingga dia benar-benar pulih. Nek Kiah mula berubah dan berbaik semula dengan keluarga Dahlia. Okay, seterusnya, banjir telah berlaku di kampung Parit Haji Rais telah membawa hikmah apabila penduduk kampung bersatu dan bergotong royong membina rumah embung yang roboh dilanda banjir setelah dinasihati oleh Haji Sulaiman. Binaan plot yang terakhir ialah peleraian ataupun pengakhiran. Dalam plot ini, Dahlia kembali tinggal di asrama semula kerana peperiksaan STPM semakin hampir. Keluarga Azhari pula telah menetapkan tarikh pertunangan Dahlia selepas peperiksaan STPM tamat. Kedatangan Cikgu Daim membawa berita gembira apabila Dahlia terpilih untuk mengikuti pengajian di Jepun selama 4 tahun. Sebelum ke Jepun, Dahlia perlu mengikuti kursus bahasa Jepun di Universiti Malaya selama 6 bulan. Majlis pertunangan Dahlia terlewat kerana jurucakap majlis lewat sampai. Dan akhir sekali, Azhari datang berjumpa Dahlia di stesen bas sebelum Dahlia bertolak ke Kuala Lumpur. Dia telah menghadiahkan songket berbenang emas berwarna merah kepada Dahlia. Azhari mahu Dahlia menjaga jati dirinya sebagai orang Melayu walaupun berada di mana-mana jua. Untuk soalan latihan, sila lengkapkan jadual 5 binaan plot. Dan yang kedua, sila jawab soalan tema, soalan perbandingan 8 markah. Berdasarkan 2 buah novel yang anda kaji, jelaskan tema yang terdapat di dalam kedua-dua buah novel tersebut. 8 markah. Terima kasih. Cikgu ucapkan selamat menjawab dan selamat berpuasa.